Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzah Rafi'ah binti Anwar Muhammad. Saya ingin membentangkan tajuk saya yang bertajuk meningkatkan kemahiran membezakan segi empat sama dan segi empat tempat melalui pembelajaran berasaskan permainan dalam kalangan murid autism. Baiklah, kajian ini dijalankan di sebuah kelas tahun 4 PPKI yang terdiri daripada 8 orang murid autism. Berdasarkan pemerhatian saya, semasa pengajaran matematik, murid menghadapi kesukaran untuk membezakan segi empat tepat dan segi empat sama walaupun bentuk tersebut telah diperkenalkan beberapa kali. Selain itu, murid juga menunjukkan tahap fokus yang rendah dan kurang penglibatan semasa aktiviti pembelajaran dijalankan. Masalah ini memberi kesan kepada kefahaman konsep, bentuk dan pencapaian mereka dalam mata pembelajaran matematik. Oleh itu, satu pendekatan yang lebih menarik dan sesuai dengan keperluan murid autism diperlukan. Baiklah, seterusnya, mengapa pembelajaran berasaskan permainan? Kerana ia mampu memberikan keseronokan dan mampu menarik minat murid. Aktiviti permainan juga membantu meningkatkan fokus, memberi pengalaman pembelajaran secara visual dan hands-on, serta menggalakkan penglibatan aktif murid. Menurut kajian oleh Nadim dan rakan-rakan pada tahun 2023, pembelajaran berasaskan permainan digital meningkatkan penglibatan dan motivasi murid. Manakala Ahmed dan rakan-rakan pada tahun 2022 turut mendapati bahawa pendekatan ini dapat meningkatkan motivasi murid dalam proses pembelajaran. Oleh itu, pendekatan ini dilihat sesuai untuk membantu murid autism memahami konsep dan bentuk dengan lebih baik. Baiklah, seterusnya adalah strategi intervensi. Intervensi yang dicadangkan melibatkan beberapa aktiviti yang berasaskan permainan. Antaranya ialah penggunaan flashcard dan bahan visual, permainan padanan bentuk, permainan penggelasan bentuk, serta permainan digital menggunakan aplikasi WordWorld. Aktiviti-aktiviti ini dipilih kerana ia dapat membantu murid mengenali ciri-ciri bentuk secara berperingkat. Selain meningkatkan kefahaman, aktiviti ini juga dapat meningkatkan fokus dan menggalakkan penyertaan aktif murid dalam bilik darjah. Langkah-langkah intervensi dijalankan adalah ada 5 langkah utama. Yang pertama, guru memperkenalkan semula bentuk segi empat sama dan segi empat tempat menggunakan bahan visual. Kedua, murid menjalankan aktiviti permainan padanan bentuk. Ketiga, murid menggelaskan bentuk mengikut kategori yang betul melalui aktiviti pengasingan dan sorting aktiviti. Keempat, murid menggunakan permainan digital WordWorld untuk mengukuhkan pemahaman. Akhir sekali, guru menjalankan sesi refleksi dan pengukuhan bagi memastikan murid benar-benar memahami konsep yang dipelajari. Menurut Lee dan rakan-rakan, pembelajaran interaktif berasaskan permainan dapat menyokong perkembangan pembelajaran murid autism yang lebih efektif. Dari segi kaedah pengumpulan data, kaedah pertama yang saya gunakan adalah pemerhatian terhadap tingkah laku dan tahap fokus murid semasa aktiviti berlangsung. Kaedah yang kedua ialah lembaran kerja bagi mengukur tahap penguasaan murid terhadap konsep bentuk. Selain itu, senarai semak digunakan untuk merekod pencapaian murid secara sistematik. Saya juga menggunakan refleksi guru bagi menilai kekuatan dan kelemahan pelaksanaan intervensi. Data yang diperolehi akan membantu menentukan sama ada intervensi dijalankan berjaya ataupun sebaliknya. Dalam pertimbangan etika pula, semasa saya menjalankan kajian tindakan ini, beberapa aspek etika diberikan perhatian. Pertama, kebenaran ibu bapa dan pihak sekolah akan diperoleh sebelum kajian dijalankan. Kedua, identiti murid yang akan dirahsiakan dengan menggunakan nama samaran. Ketiga, semua aktiviti yang dijalankan adalah selamat dan sesuai dengan keperluan murid autism. Data yang digumpul hanya digunakan untuk tujuan akademik dan penyelidikan sahaja. Langkah-langkah ini penting bagi memastikan kebajikan murid sentiasa terpelihara. Seterusnya, hasil yang dijangkakan. Melalui intervensi ini, saya menjangkakan beberapa perubahan positif yang dapat dicapai. Dari aspek murid dijangka lebih fokus semasa pembelajaran,
lebih aktif mengambil bahagian dalam aktiviti dan lebih mahir mengenal serta membezakan segi empat sama dan segi empat tempat. Pembelajaran juga dijangka menjadi lebih menyeronokkan dan bermakna. Namun dari segi guru pula, kajian ini membantu saya menambah baik strategi pengajaran dan mewujudkan suasana bilik darjah yang lebih menarik dan inklusif. Refleksi sebagai guru masa hadapan. Sebagai bakal guru pendidikan khas, kajian tindakan ini memberi pengalaman yang sangat berharga kepada saya. Kajian ini membantu saya memahami kepentingan memilih strategi pengajaran yang sesuai dengan keperluan murid. Selain itu, saya dapat mengamalkan pendekatan pengajaran berasaskan bukti atau evidence-based practice dalam membuat keputusan pengajaran. Pengalaman ini juga membantu saya menjadi seorang guru yang lebih kreatif, reflektif dan peka terhadap keperluan murid autism. Kesimpulannya, pembelajaran berasaskan permainan merupakan satu pendekatan yang berpotensi membantu murid autism memahami konsep bentuk dengan lebih berkesan. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan fokus dan kefahaman murid, malah menjadikan pembelajaran matematik lebih menarik dan menyeronokkan. Diharapkan kajian tindakan ini dapat memberi manfaat kepada murid serta membantu guru dalam merancang pengajaran yang lebih efektif pada masa hadapan. Sekian dan terima kasih.